Salam and hi guys. So hari ini kita akan membicarakan mengenai connective tissue. So connective tissue dalam silibus kita terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah compact bone, yang kedua hyaline cartilage dan yang ketiga adalah blood. So antara tiga-tiga ini kita akan bincangnya secara simple dan later on kita akan bincangkan secara mendalam di dalam tutorial series jika saya berkesempatan. Okay, so yang pertama sekali kita nak tengok adalah compact bone. So tulang terbahagi kepada dua jenis. Okay, satunya kita panggil sebagai spongy bone, iaitu dekat bahagian dalam. Okay, dan dekat bahagian luarnya kita panggil sebagai compact bone. Okay, so compact bone ini kita nak pergi kepada lebih mendalam. So compact bone ini dia surrounding kita punya bahagian spongy bone. Spongy bone ni adalah bahagian dekat dalam dan compact bone ni dekat bahagian luar lah, dia outer layer. Okay, so dia terdiri daripada pelbagai komponen yang penting. Contohnya kita ada heart racing canal, kita ada artery, vein dan nerve. So bila sebut kita ada dalam heart racing canal ada artery, vein dengan nerve ni, kita pernah dengar satu peribahasa ataupun kata sejuk sampai ke tulang. Means that tulang kita ni still ada, maksudnya ada nerve, maksudnya dia merasai ada sensori sedikit lah dan sakit sampai ke tulang. Okay, sebab because dalam tu ada nerve. Okay, seterusnya komponen kita nak tengok adalah lamellae, lacuna, osteocyte dan canaliculi. Okay, so secara simpelnya susunan dalam molekul of compact bone ini dia ada dua sel yang sangat penting. Okay, so yang pertamanya yang kita panggil sebagai osteoblast. So osteoblast ni function dia adalah untuk secrete inorganic material dan collagen fibers, okay, yang menyebabkan tulang kita semakin lama semakin mengeras. Okay, so combination of hard mineral dengan flexible collagen akan menyebabkan tulang kita ni lebih keras daripada cartilage. Okay, seterusnya kita ada osteocyte. So function of osteocyte ni adalah sel yang matang daripada osteoblast. Okay, dan apa function of osteocyte ni? Dia akan bone deposition and resorption. So bila kita sebut bone deposition and resorption, deposition ini maksudnya deposit substances, dan resorption dia akan ambil substances tu balik daripada kita punya tulang. Okay, so kadang-kadang orang ada cerita tulang rapuh ataupun ada orang cerita tulang semakin mengeras. So ini disebabkan oleh osteocyte yang melakukan bone deposition and resorption. So perkara ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam di dalam tutorial later on. Okay, seterusnya yang kita nak lihat adalah location of compact bone. So compact bone ini selalunya terletak di seluruh badan vertebrates. So disebut vertebrates, vertebrate ni kita sebut pasal tulang lah. Okay, so organism yang bertulang adalah vertebrata. So dalam vertebrata akan ada banyak compact bones. Okay, so function of compact bones ni senang sahaja. Okay, dia terbagi kepada 4. Yang pertama sekali adalah give body shape and provide framework. Okay, untuk support. Okay, so maksudnya tanpa tulang kita tak boleh berdiri dengan tegak. Okay, so for support. Yang kedua adalah act as reservoir for calcium and phosphorus. Okay, so dalam tulang kita simpan calcium and phosphorus. So yang menyebabkan kita maksudnya boleh bekalkan those substances. Kalau tulang kita boleh bekalkan kepada komponen-komponen yang lain jika kita kurang those substances. Yang ketiganya adalah untuk protect and support kita punya internal organ. Okay, so kita tengok selangka kita ataupun kita punya tulang dekat bahagian dada kita, dia protect kita punya jantung, kita punya paru-paru, okay, bagi memastikan dia selamat. Dan yang keempat adalah most of the muscles dia attach dengan kita punya bone. Okay, seterusnya kita nak tengok adalah hyaline cartilage. So hyaline cartilage ini adalah rawan yang saya pernah cerita dalam video sebelum ini. Okay, so dia bentuk dia sedikit berbeza daripada tulang. Okay, so sebab yang pertama sekali dia elastik dan compressible. Okay, so elastik ni maksudnya dia mudah untuk bergerak-gerak, dan compressible ni maksudnya kalau kita compress sedikit dia tidak rapuh seperti kita punya tulang. Okay, dan selalunya dia ni semi transparent. So kalau kamu pernah tengok makan ayam bahagian dada kat KFC ke dekat kedai makan ke, okay, kita tahu rawan tulang ayam tu kan. Okay, so nampak dia tak transparent, dia semi transparent, dia lut cahaya. Bukan lut sinar, dia lut cahaya. Okay, di mana this komponen diperbuat daripada chondroitin sulfate. Okay, chondroitin sulfate. So dalam kita punya cartilage ada chondrocyte. So chondrocyte ni akan duduk dalam lacuna, di mana function of chondrocyte ni dia akan secrete kita punya matrix, di mana dia akan memperkuatkan ataupun mempukuhkan kita punya cartilage. Okay, so selalunya dia berada di hidung, trachea dan some of kita punya tulang. Okay, kita punya distribution of kita punya cartilage. Okay, so function dia adalah untuk cover kita punya tulang dan joint
bagi reduce friction. Okey, so kalau rawan kita tak ada, kita akan rasa sakit tulang lah. Dan seterusnya adalah untuk flexible support. So tanpa flexible support, rawan kita boleh press dia supaya dia boleh bergerak-gerak sedikit. Okey, dia tidaklah keras, supaya hidung kita tak patah lah. Okey, seterusnya yang kita nak tengok adalah blood. So blood adalah darah. So bila kita sebut darah ini dia terdiri daripada banyak komponen yang penting yang kamu belajar di sekolah dahulu. Tetapi yang hari ini kita nak tengok dia sedikit lebih mendalam. Okey, so blood ini ada banyak jenis. Okey, so yang pertama sekali yang kita perlu tahu adalah red blood cell. Okey, ataupun nama yang glamournya adalah erythrocyte. So di mana erythrocyte ini penting untuk carry gases, okey, ataupun gases exchange di dalam kita punya badan. Okey, so contohnya erythrocyte ni dia ada adaptation yang sendiri yang kita akan belajar dalam chapter semester 2 later on. Okey, contoh dia bentuk dia body concave, bentuk dia seperti donat yang lembik. Seterusnya dia tidak ada nukleus untuk memudahkan dibawa banyak gases lagi. Okey, dan yang ketiga adalah dia ada flexibility bagi dia memudahkan lalu dalam kapilari yang sangat-sangat sempit. Okey, dan seterusnya kita ada leukosit ataupun white blood cell, sel darah putih. Di mana leukosit ini terbagi kepada dua jenis, A granulocyte and granulocyte. So A granulocyte, perbezaan antara granulocyte dan granulocyte ini adalah senang saja. A granulocyte maksudnya dia tidak ada granul, dan granulocyte dia mempunyai granul. Okey, so perbezaan antara dua kita punya white blood cell ini kita boleh bezakan. Nanti kamu akan tengok ada NEB, neutrophil, eosinophil, basophil, dan satu lagi kita ada mesophyll, monocyte and lymphocyte. So you guys boleh tengok nanti, boleh bezakan antara satu sama lain. So tapi kita tengok sikit perbezaan antara A granulocyte dan granulocyte. Okey, so untuk granulocyte tadi dia ada shape. Okey, shape dia bentuk bean shape, tapi untuk granulocyte bentuk S ataupun polymorph. Maksudnya ada banyak-banyak bentuk. Okey, seterusnya perbezaan antara A granulocyte dan granulocyte, dia match dalam lymph node untuk A granulocyte, dan granulocyte dia match dalam bone marrow. Okey, dan perbezaan antara dua tadi, A granulocyte dia terdiri daripada lymphocyte and monocyte, manakala granulocyte terdiri daripada NEB, neutrophil, eosinophil and basophil. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk connective tissue. Okey, so selepas ini kita akan masuk kepada plant cells and tissue. Okey, sekian daripada saya. Jika video ini bermanfaat, sila share, like and subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.